والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأما بعد. Paling berbahagia Tuan Imam, Tuan Pimpinan, ahli ijazah kuasa surau, para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya pada pagi ini dapat sama-sama dalam kuliah subuh dan dapat sama-sama menunaikan salat subuh dalam bulan Rajab yang tak lama lagi insya-Allah jumpa dengan puasa lah. Rajab, Syaban, Ramadan. Dan bersyukurlah kerana dapat sama-sama pada pagi ini dalam keadaan hujan ni. Hujan-hujannya ini yang jadi kesedap tidur dari selimut ni. Tadi saya bangun dari 4.30 tadi, hujan dah di Pucalang sampailah ke Kelani Jaya hujan ni. Alhamdulillah sampai sini juga pelan-pelan. Baik, insyaAllah pada pagi ini kita bincangkan dosa-dosa besar ini, yaitu dosa yang berkaitan dengan berkata dusta. Dosa yang berkaitan dengan berkata dusta, iaitu cakap bohong lah. Bahasa dusta ni bahasa yang sopan ni. Sebenarnya cakap bohong. Orang yang cakap bohong ini juga termasuk di dalam dosa-dosa besar. Tak kira lah bohong dengan siapa pun. Bohong dengan Allah, nak bohong macam mana? Allah nak tanya kita. Bohong dengan suami, bohong dengan isteri, bohong dengan anak-anak, bohong dengan jiran, bohong dengan diri sendiri. Pernah juga yang bohongkan diri sendiri. Tanya dah makan, dah, belum makan. Bohong diri sendiri itu. Jadi orang tak boleh makan, itu bohong pula. Bohong orang tu, bohong diri sendiri. Rugi 2 kali bohong. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Surah Ali Imran ayat 61. Ya. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kemudian kita berdoa, lalu kita minta agar kutukan Allah ditimpa kepada orang yang berdusta. Dalam doa kita minta supaya Allah melaknat orang yang berdusta. Berdusta ni macam-macam kan ya. Kecil cara kecil, besar cara besar, lagi besar lagi cara besar. Kalau dusta yang besar, maka nak kena buktikan yang dia tadi tidak berdusta. Carilah alasan, carilah hujah, sampai lupa dengan laknatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pembohongan yang dia lakukan itu. Pembohongan, pemalsuan, katalah dia berdusta dengan sijil sijil pilot kapal terbang. Dia dapat sijil pilot tu, yang ori, type-nya sendiri, lepas tu bawa kapal terbang, macam
tak terlukup semua satu ruangan. Ya, naik tak naik, turun tak turun. Ya, pasal sijil itu. Gitu juga dengan lesen memandu. Ya tak? Kalau lesen memandu yang apa dia istilahnya, yang tak ada ikut periksa ni, dapat sijil, dapat lesen memandu. Ya. Kesan daripada itu ialah apa? Memberikan kebinasaan kepada orang lain. Sebab itu Allah Ta'ala melaknat orang yang berdusta ini. Kemudian firman-Nya juga, Qutilal kharrasun, dalam surah Az-Zariyat ayat 10. Kata Allah Ta'ala, terkutuklah pendusta-pendusta itu. Orang yang bohong ini dikutuk oleh Allah, dikutuk oleh masyarakat. Ya, sekali dia bohong, habis dah, tak percaya dah. Sebab itu kalau kita suami isteri, jangan sekali-kali bohong. Habis dah, tak percaya dah. Isteri kalau suami bohong sekali, dia anggap semua bohong. Ya. Isteri pun begitu juga. Kalau dah suami pun begitu juga. Kalau dah isteri bohong sekali, maka tak percaya dah lah. Ya. Cuma suami tak percaya, dia tengok je lah. Ya. Apa kata dia je lah. Padahal semua ni bohong. Kalau 10 bohong. Bukan kalau 10 satu yang betul tak, 10 tak betul semua dah. Itu digelar sebagai Al-Kazzab. Al-Kazzab ini ialah pembohong. Dalam kehidupan kita ini, dia ada orang kata apa? Bohong sunat. Tak tahulah di mana sunatnya bohong tu. Ya. Tapi kalau bohong maslahah itu ada. Kerana maslahah. Kalau orang tu bergaduh, kita kata, ya, si fulan tu kena salam dengan kau. Waalaikumsalam. Apa katanya? Dia kata kau bagus. Dia pun dah maafkan dah. Jumpa pula ni, Assalamualaikum. Si fulan dia salam kau. Katanya dia minta maaf lah, salam. Itu bohong dia apa? Lepas tu dia jumpa dua-dua, bergaduh lagi, kata kau dah maafkan dah dulu ni. Rupanya maslahah untuk mendamaikan. Kan? Kalau ni kata apa? Fa'aslihu baina akhawaikum. Kalau bergaduh di antara keduanya, fa'aslihu baina akhawaikum, maka perdamaikan di antara kedua saudara muda itu. Perdamaikan. Jadi janganlah bohong kan. Jadi dah dikorosot lagi. Baik, itu tadi ayat yang kedua. Yang ketiga ni Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Ghafar lah. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kazzab. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang melampaui batas lagi berdusta. Jadi Allah Ta'ala tak akan bagi petunjuk hidayah kepada orang yang melampaui batas. Musrif ini ialah pembazir. Ya, orang yang melampaui batas. Membazir itu satu. Ya, melampaui batas ni melebihi had ni. Ya, kalau makan lebih daripada 2 pinggan, 3 pinggan. Ya, apalagi kalau naik kereta lebih daripada speedingnya. Ya, dia hadkan 120, 110, ya, dia bawa 120. Itu katakan yang musrif. Ya, kita jangan fikir musrif ini yang membazir pada duit ini. Yang lain pun dikatakan melampaui batas. Ya. Kalau boleh, kita jangan melampaui batas. Kerana sudah pun ditentukan hadnya yang normal kan. Kalau bawa kereta tadi, kalau laju 110, kalau jadi apa-apa sempat lagi brek.
Tapi kalau 180 jadi apa-apa, tunggu je lah dalam kubur. Itu je. Ya, jadi itu dah luar biasa tu. Kalau bawa laju-laju. Sebab tu dia tengok kan yang aksiden kan laju-laju. Ya. Kawasan 80 di belah hanya paling kurang 80. Itu ke dia faham lain. Tengok 110 ini paling kurang 110, bukan kawasan 110. Paling kurang 110. Itu kan ya. Yang melebihilah hadnya. Ya, kalau dia makan, jangan makan manis-manis. Kerana makan manis ini bawa kemudarat kencing manis. Ya, dah dia belasah. Ya, lepas makan nanti dia makan ubat. Ini orang yang katakan musrif, orang yang melampaui. Yang Allah Ta'ala tak nak bertanggung jawab kerana nafsunya tadi itu nak lebih. Nafsunya nak lebih. Begitu juga Allah Ta'ala tidak bertanggung jawab, tidak memberi petunjuk hidayah kepada orang yang berdusta, bohong. Udahlah berlebih-lebih, bohong pula, habislah. Ya. Maka Allah Ta'ala takkan beri petunjuk kepada dia. Bayang dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, tetapi dia melakukan perkara yang berlebih-lebih dan melakukan pendustaan. Ya, kalau pergi haji dusta, bohong. Kalau puasa bohong. Kalau sembahyang bohong. Jadi bohong semuanya. Jadi ya, terjadi berlaku di kalangan. Dia sembahyang pun dia nak bohong juga. Bunyi macam baca ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok terbaring atas katil, bunyi di Fatihah. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Terbaring kau. Bayang apa ni? Bayang baring. Banyak. Itu nak bohong pun janganlah sampai Allah Ta'ala dibohong ya. Ya. Kerana ya, dalam laknatnya Allah Ta'ala ni tuan-tuan ni, murkanya Allah Ta'ala ni, laknat murka lah. Nanti ni pada hari akhirat, sebelum hari akhirat lagi, kita akan berdepan dengan kematian yang diistilahkan kematian mati. Sebenarnya tak mati juga. Kita tak mati. Ya, cuma kita berpindah daripada alam apa? Alam rahim, rahimnya ibu. Di situ kita sudah di wa nafakha fihi min ruh. Ya, Allah Ta'ala berikan roh kepada jasad yang ada di dalam rahim tadi itu. Bermula situ dah hidup dah. Ketika dalam kandungannya 4 bulan, ya, 4 bulan dah gede-gede, oh dah hidup dah ada dah. Jadi pada situ tu dah bermula hidup kita dah, tuan. Ya, hidup dalam alam rahim, hidup itu 9 bulan keluar ke dunia. Ya, hidup kan di dalam pun hidup, keluar ke dunia pun hidup. Ini dalam sampai hari ini. Alhamdulillah sampai hari ini kita hidup. Ya tak? Setahun, 2 tahun, ya, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai sekarang ini, sampai hari ini alhamdulillah kita hidup kita tak mati. Lepas tu kita akan mati lah, tak mati juga, cuma berpindah saja, berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh. Alam barzakh pula hidup lagi, kan? Kita akan mati sampai bila-bila tak akan mati lah, hidup dalam alam barzakh. Sementara nak berpindah daripada alam dunia kepada alam barzakh, itulah yang namanya dengan sakaratul maut. Sakaratul maut ini ialah dia punya kalau kita buat kesalahan tu, tempat pelupusan. Sakarat itu ialah tempat pelupusan dosa-dosa kita. Ya, sakaratul maut itu ialah tempat pelupusan dosa. Ya,
yang mana malaikat maut akan datang berjumpa dengan setiap individu, tak terkecuali. Kalau tak salah cuma Nabi Ibrahim sahaja yang Allah Ta'ala ambil nyawa ini. Yang lain semuanya malaikat maut. Bagaimana malaikat maut itu mengambil nyawa ini orang? Dia datang kepada Nabi Ibrahim. Bila datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim tanya, wahai malaikat maut, kau ada rupa lain lagi tak daripada rupa yang ada ini? Jadi kata malaikat maut, kenapa? Kau nak tengok ke? Taklah, kau tak boleh ke rupa yang lain daripada yang datang. Jadi okey, boleh. Malaikat maut kata, kau pusing belakang. Bila Nabi Ibrahim pusing belakang, sekarang kau pusing balik ke depan. Dia tengok wajahnya malaikat maut itu tadi, sehingga dia pengsan. Pengsan malaikat Nabi Ibrahim tadi. Kerana terkejut dia melihat wajahnya malaikat maut. Begitu garamnya, bengisnya, huduhnya, matanya ada dua, di depan satu, di belakang satu, badannya yang bergerutu, badannya yang bergerutu, rambutnya yang daripada tombak dan lembing. Helaian rambut itu tombak dan lembing. Pengsan Nabi Ibrahim. Bila sedar-sedar dia kata, kenapa wajah kau jadi? Dia kata, inilah wajah mencabut nyawa orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang syirik pada Allah. Dia ni merupa wajah yang menggerunkan. Yang wajah dijumpa dengan Nabi Ibrahim itu ialah wajah yang tercantik malaikat maut. Yang tercantik itu pun Nabi Ibrahim tak nak tengok. Takut. Itu wajah yang cantik. Tak ada dia muka malaikat maut ni nak senyum jumpa, tak ada dengan. Itulah wajah yang tercantik kerana bertemu dengan Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasihnya Allah. Lalu dia kata, wahai malaikat maut, kalau kau nak ambil nyawa aku, ada tak surat perintah? Surat perintah ambil nyawa aku tu mana? Jadi berdialog pula Nabi Ibrahim dengan malaikat maut. Kata dia, tak ada. Allah tu perintahkan aku ambil nyawa kau je. Tak ada. Baru saya tak nak. Saya nak surat dulu. Mana surat perintah? Rupanya kita ni tuan-tuan, pada malaikat maut dia ada satu warrant. Warrant mengambil nyawa kita. Dia tengok dalam list dia, malam pagi ni ada dah dekat masjid Surau Kerana Jaya, tengok, oh tak ada dah, okay, selamat. Dia dah ada list. Itu bila saya baca, Masya Allah, dah ada dah nama. Di mana list itu? Iaitu cerita Nabi Sulaiman dengan malaikat maut. Malaikat maut datang ke majlis Nabi Sulaiman, dia bawa list. Dia tengok, ada di sini pula orang ini, kata. Sepatutnya orang ini dalam buku dia kata dekat India, kenapa dia di sini? Itu yang kata dia tu ada list. Tengok, kenapa orang ini? Dia pun tengok lama-lama tenung. Yang dia tengok tu pun dia susah hati lah. Tanya Nabi Sulaiman, tu orang tu kenapa tengok aku semacamnya? Siapa dia? Yang tu, itu malaikat maut. Dia tengok aku semacam je lah. Dia ingat. Lepas tu kata Nabi Sulaiman, kau hantar aku ke India. Jadi dengan angin yang ada pada mukjizat Nabi Sulaiman, maka dia hantarlah dia ke India. Bila malaikat maut datang balik, tak ada dah tepi Nabi Sulaiman. Tanya Nabi Sulaiman, mana orang tu? Aku dah hantar ke India dah. Jadi kata dia, aku heran dia kenapa boleh ada di tepi kau, sedangkan dalam buku daftar ini dia kena ambil nyawa ni di India. Tengok, dah hantar dah. Dia pergi
India. Kau lagi, memanglah malaikat maut nak ambil nyawa kau di India ni. Pasal dekat buku daftar tu kau mati di India. Yang tanya, kita ni mati di mana sebelum mudah ya. Nasib lah ya. Kita tak boleh cakap dengan malaikat maut, kalau cakap senang ya. Malaikat maut datang pada Nabi Sulaiman, malaikat maut datang pada Nabi Muhammad, malaikat maut datang pada Nabi Ibrahim ya. Yang mana Nabi Allah Ibrahim adalah dia punya wafat yang meninggalnya dengan diberi sebiji buah. Bila dah banyak cakap sangat Nabi Ibrahim kan, Allah Ta'ala kata nah, saya macam kau bawa buah ni bagi dia ya. Bila Nabi Ibrahim cium buah itu, lalu terus keluar rohnya dengan dicium buah daripada surga yang Allah Ta'ala beri. Itu satu riwayat. Ada satu riwayat pula, dia tanya Ibrahim, kau dah makan? Belum, anak makan ni ya. Bila dia makan itu, dengan makan itulah dia habisnya begini. Itu istimewanya Nabi Ibrahim. Kita tak tahu macam mana tuan ni. Kita mati besok tak tahu lah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Baik, kembali kepada cerita di sini ya, yang kita bincangkan ini ialah soal pembohongan. Disebut dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa ma yazalu ar-rajulu yakzib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kazzaban. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Kata Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kebenaran itu akan membawa kepada kebaikan. Kebenaran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Kebaikan yang kita lakukan pula membawa ke surga. Puncanya kebenaran membawa kepada surga. Baik itu kita kena berlaku benar, bercakap benar, bertindak tanduk benar ya, dalam keadaan semuanya kalau boleh dalam keadaan yang betul. Yang betul itu membawa kepada kebaikan. Bila yang betul membawa kebaikan, maka dianya membawa ke syurga. Jadi orang yang bercakap benar masuk syurga. Itu dia punya, kalau dari segi mantiknya lah ya. Kita kata mana nak bawa kepada contoh, bawa bermantik ya. Maknanya kalau dia buang, dia kalam dalam bahasa tadi, cakap benar, jadi orang baik. Bila jadi orang baik masuk surga. Apa punca masuk surga itu? Ialah bercakap benar. Jadi bercakap benar masuk surga. Tak payah cerita kebaikan. Memang ada kebaikan yang tersembunyi apabila seseorang tadi bercakap benar. Yang masalah ni tak cakap benar, terlalu susah memberikan kesan kepada orang lain. Ya, terutama dalam bicara ke, kan, kalau ada kes ke bicara kan, makin banyak cakap makin banyak salahnya, makin banyak statement ni. Ya, sebab itu bercakap benar itu membawa kepada kebajikan. Ya, baik. Apa lagi katanya? Dan orang yang bercakap dusta dan orang yang bercakap dusta dan seseorang yang sentiasa benar dan terus menerus mencari jalan kebenaran,
hingga ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang benar. Maknanya siddiqan, orang yang di sisi Allah ditulis sebagai orang yang benar. Tak ada dah. Ya. Sebut aja nama dia ni, oh dia ni terkenal dengan kebenaran ni, tak pernah bohong. Sebut nama ni, oh ini memang insya-Allah kau cakap dia tu, ya. Dia macam cakap budak-budak lah tuan-tuan. Cakap anak-anak kan, anak-anak yang baru belajar cakap, yang dia tengok, lepas dia cakap, abah ni, abah tidur. Memang tidur betul abah ni. Ya tak? Kita tanya, kau tidur tak? Ada lah. Mana dia tidur? Anak kau dia kata tu. Ya. Kemudian kita bilang dia, abah cakap, abah tak ada di rumah. Bapak cakap, bapak tak ada di rumah. Jadi budak cakap betul lah. Mana budak sekarang ini cakap-cakap itu dia betul. Lebih itu dah boleh bohong lah. Ada nipu, nipu sikit-sikit, malah nipu besar-besar. Dan sesungguhnya dusta itu akan membawa kepada dosa, sedangkan dosa itu akan membawa ke neraka. Jadi orang yang berdusta membawa ke neraka. Orang yang cakap bohong menjadikan dia berdusta. Bila berdosa, bila berdosa masuk neraka, maka orang yang berdusta masuk ke neraka. Yalah, nak masuk surga dengan masuk neraka ni senang. Masuk surga cakap betul, nak masuk neraka cakap bohong. Dah. Ya. Malam tadi baca satu hadis, yang Rasulullah kata, ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan yang memasukkan seseorang itu ke dalam surga? Dalam hadis yang lain kan, dia kata Rasulullah, naklah kamu menjaga lidah, hifzul lisan. Hadis kata, dengan menjaga lidahmu kamu masuk surga. Dalam hadis yang lain kata pula, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bagi orang yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, naklah dia cakap yang baik-baik. Falyaqul khairan, cakap yang baik-baik. Jangan cakap yang lara, cakap yang sia-sia, cakap yang menyakitkan hati orang, cakap yang mengumpat sana, mengumpat sini, kan? Ataupun tak boleh cakap yang baik-baik, diam. Ya, diam itu lagi baik daripada bercakap yang tidak baik. Kan kita baru selesai pilihan raya kan, berapa banyak dia bercakap, sana cakap, sini cakap, ya. Yang menang seorang, yang tukang kempen itu ramai, ya. Apa yang kita harap ialah kita tadi sama-sama bermaaf-maafan selepas, ya, kita tadi, ya, bergaduh dalam kempen lah. Saya mengajar di satu surau. Jadi imam tu dia semangat pun, ya, cerita-cerita dia pula naik angin. Ya, kalau kau dah tak setuju, sudahlah dia. Jangan mengata pula dia. Orang tu pun sama dia. Dah dia pula lebih, imam dia lebih daripada makmum pula. Dah kita kena nak minum pun dah tak sedap dah. Pasal apa? Dia dah naik angin dah. Kata, maaf sabar. Iyalah Ustaz, mana boleh Ustaz? Dah. Kata, imam ni disuruh imam. Maknanya ya. Begitu dia tadi, apa istilahnya, ta'assub dia. Ta'assub dengan seseorang tu. Jadi saya kata, sabar, dia tak suruh mak. Kata, dia pun minum sikit balik. Macam tu lah. Ya, kalau macam tu, agak-agak dia boleh minta maaf dah lah. Minta maaf lah, saya tadi terkasar. Lepas tu macam mana makmum dia bolehnya nak ikut imam yang macam tu lah. Ya,
Jadi makmum pun dah mikir dah, imam ni sepatutnya imam kan macam tu Nabi Kamil imam ni kan, yang sabar, ya dah, barulah ini kalau dah imam pun buka gelang kan, habis dah. Ya, sebab itu kita kena, kalau nak bercakap yang baik, nasihat, okey, semuanya betul. Ya lah, betul pada pandangan kau, betul pada pandangan dia. Itu sepatutnya. Ya, yang pentingnya mereka tadi ialah saudara kita. Dia nasihatkan begitulah. Ya, berbaik semula kerana tak masuk surga korang ni kalau bergaduh. Ya, kita sembahyang berjamaah sama-sama, bermaafan sama-sama. Ini yang dikatakan fal yakul khaira, cakap yang baik. Kalau tak bercakap yang baik, awil yasmu, atau dia macam mana mak, entah, aku pun tak tahu dah. Macam mana ustaz, wallahu a'lam, saya pun tak tahu dah. Daripada kita bercakap yang tak pasti baik ni, itu yang bagi orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat, itu yang kita nak jaga, tuan-tuan ya. Kita jagalah, jangan main sedap mulut yang tidak ada insurans ini. Belasah dia kadang tu kesian. Kemudian kata Rasulullah lagi, dan orang yang sentiasa berdusta dan tidak berhenti-henti berdusta hingga ia akan ditulis di sisi Allah Ta'ala sebagai seorang pendusta. Mana tak ada betul ya, macam salah ya, dia menipu je kerjanya, maka dia akan digelar sebagai penipu. Ditulis di sisi Allah dia ni adalah seorang yang penipu, seorang yang pendusta, kazzab. Ya, kalau dia kata macam Musailamatul Kazzab, Musailamah yang terkenal dengan pembohongan. Dia terkenal dengan pembohongan. Jadi kita ni janganlah sampai macam tu, tuan-tuan ni. Jangan sampai digelar bohong. Cakap ya, tak ada ni lah, tak ada yang betul. Pada 10 tu 10, bukan 10, 15 tak betul, bukan 10, 15 tambah lagi. Memang tak percaya langsung. Ini payah. Terjadi sesuatu pada dia, ya, maka akan masalah. Bagaimana nak meyakinkan tadi supaya kita tadi tidak berdusta? Ya. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, ayatul munafiqi salasun, wa in shalla wa za'ama annahu muslim, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya tanda orang munafik itu ada 3. Walaupun dia solat, puasa, ya, dan mengaku bahawa dia sebagai seorang muslim, iaitu jika bercakap berdusta, jika berjanji menyalahi janjinya, dan jika dipercayainya dia khianat. Ini tanda orang munafik. Ya, wa inshallah, ya, walaupun dia sembahyang ataupun dia puasa dan mengaku pula dia sebagai seorang Islam, ya, dalam kata-katanya saya ni orang Islam, saya ni orang yang rajin sembahyang, saya ni orang gitu-gini, ya, dalam sangkaan dia tadi tu, tetapi bila dia bercakap dia dusta. Dan tu kalau macam jadi penceramah ni, ya, susah. Dah mengajar pagi ni kan mengajar, tuan-tuan mesti kata cakap ustaz betul. Tuan-tuan tak terkata saya menipu. Tuan-tuan tak tahu kan, tak terkata saya menipu. Ustaz dia betul. Tapi kalau saya mengajar bawa isteri saya, baru saya tahu. Yang tu apa dia? Isteri saya. Ya,
Maknanya kalau suami mengajar menipu pun dia tahu. Katalah di rumah suami ni baik, kita naklah jadi suami yang baik, suami penyayang, suami dermawan, macam-macam suami lah. Sedangkan isteri kita ada di depan macam ada isteri kata bohong, cakap dia bohong, semua bohong. Sebab tu saya kalau mengajar, kalau tak ada apa-apa keusulan, saya bawa isteri. Bila selalu bawa isteri, kita jaga cakap kita. Kata Rasulullah, ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, aku ialah orang yang paling baik daripada kalangan kamu ini sebagai suami dalam keluarga. Rasulullah ialah satu suami yang terbaik. Khairukum li ahli. Janganlah kau buat baiklah kamu kepada ahli kamu, keluarga kamu. Kerana kemana-mana, siapa yang boleh cerita ialah isteri kita. Kita kata sembahyang, mana tak pernah nampak pun sembahyang. Saya selalu kalau buat konseling keluarga, saya panggil dua-dua ini sekali. Suami seorang, isteri seorang. Kadang bila suami cakap, isteri nak cakap juga. Oh nanti buat diam dulu bagi suami cakap. Nanti bila dah suami cakap, dah semua kita dah tulis dia cakap tu, ada lagi? Tak ada lah. Itu je. Bagi isteri cakap. Mula-mula isteri cakap, dia menafikan apa yang tidak boleh suami, semua bohong Ustaz. Semua bohong. Dari mula sampai habis ni semua bohong. Jadi ini semua bohong Ustaz. Habis betulnya ni, betul macam ni. Dia tak cakap. Kata puan, saya nak suruh puan cakap apa yang puan tak puas hati suami puan. Itu kalau dua-dua. Jadi dia kata tak ada nak cakap apa. Nak cakap suami saya semua bohong. Takkan puan tak ada cakap apa. Nak minta itu ke, minta ini ke, dia pukul puan ke apa ke, yang cakap semua bohong dia. Okey lah. Nak pastikan bohong atau tidak, saya tanya lah. Okey. Puan sembahyang berjamaah tak dengan dia? Sembahyang tak dengan suami? Tadi sembahyang dulu. Bila suami tengok tu memang isteri pun tak pernah. Kenapa puan tak pernah bayar? Dah dia pun tak bayar. Jadi tibalah suami tak bayar. Lepas tu kenapa kau tak pernah bayar? Mana saya sembahyang kat surau? Bila masuk ke surau? Dah tanya bila masuk ke surau. Nanti nampak supaya itu kita kalau dengan orang lain kita cakap bayar sembahyang. Itu ada di baca Fatihah surau tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh lah. Tetapi bila dalam rumah tangga, jangan kita tadi nak cerita payah tadi. Payah. Soal dalam keluarga ni tak payah ceritakan lah. Banyak pembohongan, banyak. Sebab tu kalau saya bawa ceramah ajar isteri, nanti bila balik dia ulas balik. Dia ulas balik yang ngajar. Kalau kata bagus-bagus dia yang disuka saya mengajar di dua tempat, di Ceras Jaya dengan di Kepong. Petang ni di Kepong. Dia ikut mana pun dia ikut. Tak tahu dia minat dua tempat. Yang lain tu dia pergi juga. Tapi kalau kata di Ceras Jaya, ke mana pun dia suka. Mungkin saya mengajar lain kot, lain caranya kan. Bila mengajar subuh dia kata lah, subuh tu lah yang payah dia kata. Kadang malu dengan kawan-kawan perempuan dia kata, dia lebih duduk daripada lain kat dia. Jadi isteri ustaz lagi rapat duduk dia. Setelah subuh ada 3 tempat di sini, di Kampung Plai Subang dengan di Taman Alam Nyata. Jadi kalau bawa dia tu cukup susah. Maknanya itulah bagaimana kita tadi nak mengelakkan bercakap bohong tadi itu. Kemudian kata Rasulullah lagi apa ni? Bila berjanji menyalahi janji yang lain, ini memanglah
Maka kata jam Melayu ke 8.30, pukul 9 tak mula lagi. Ya tak? Jadi pendekatan kita bila berjanji ialah dengan masa. Bagaimana kita menepati masa, maka disitulah kita menepati janji orang. Kalau kita dengan masa pun kita dah merengah-rengahkan waktu zuhur sampai nak masuk waktu asar, waktu asar sampai nak masuk waktu maghrib, dengan yang lain tak bimbang lah. Memang confirm lah kau. Ya. Tapi kalau waktu ni dia awalkan, waktu zuhur dia dah ready dah, habis sembahyang dulu. Azan Allahu Akbar, dia putus sembahyang. Maknanya dia melatih dirinya untuk menepati janji. Sebab tu saya kalau dalam mesyuarat, kalau saya sendiri yang jadi pengerusinya, saya tak kira. Dia besar kata, okey, dia putar berapa? 9. Okey, saya pukul 8.40 tu dah duduk dah dekat meja mesyuarat dah duduk lah. Datang, kita tengok minit rumah. Pukul 9 ada 3 orang dalam mesyuarat. Assalamualaikum lah, sekarang kita boleh kalah mesyuarat. Pukul 9 ke 9. Saya yang lain lah, biar yang lain biarlah kita jalan dulu. Jadi, kena macam tu. Lepas tu, bila mesyuarat kan, tak apa, nanti ustaz mulakan dulu, kita datang minum dia lagi. Jadi, pula lah. Jenis yang macam ni pula, dia tak datang awal. Dia datang kata, tak apa, ustaz dah mula tu, nanti kita datang tengah mesyuarat, lepas tu minumlah balik habis. Jadi, kita dah ambil tindakan awal mana kita buat mesyuarat ke masa, ya, tapi ahli mesyuarat tu dah jenis kita ni orang baik kan. Mana ustaz ni orang baik, ustaz ni lah. Ya. Kalau yang PTD punya mesyuarat, orang lain punya mesyuarat dan tak mahu lah, kadang dia halau gitu je, tutup pintu. Kurang belah. Ya. Itu kalau lain punya apa ni setengah apa pengurus mesyuarat. Ya. Ada kata kalau datang nak makan kuih tak boleh datang. Takkan ngambilkan kuih betul dia. Sengsara dengar kata. Ya. Yang walaupun tidak ditujukan kepada kita, kepada diri kita, tapi pada orang lain, kita yang dalam mesyuarat tu tak seronok dengar. Pasal kawan ni dah lah diarah oleh bos dia. Dia pergi pun tak tahu apa. Bawa pergi. Habis apa kata pun tak tahu apa. Tak tahu apa, tak tahu apa. Baiklah. Dia nak balik ni kawan tu. Ya tak? Boleh. Ya, kalau saja pengurusi dia sesuai dia. Ya, pasal apa? Dia dah datang tu satu penghormatan. Kan? Bosnya tak datang dia punya anak buah. Assalamualaikum, bos datang lah, dia ada hal. Okey, dia duduk. Nanti apa keputusan kalau beritahu dengan bosnya. Itu yang sebaik-baiknya. Bukan macam mana kau, ni nak putuskan ni. Kau tak boleh, saya tak nak tanya bos tu. Tanya bos tu. Main nak tanya bos dia nak suara ni, dia nak putuskan. Ini yang betul lah kan, betul keputusan ni suara ni perlu, tetapi sebagai kita sesama kita tadi jaga falyakul khairan, cakap yang baik-baik dah. Nanti dia salah dengan bos kau lain kali suruh kami suara ni. Jadi itu yang maknanya kita nak jaga. Baru kalau tuan-tuan mesyuarat, kalau tuan qadi yang cek mesyuarat, no problem. Kalau kali pula pukul berapa pun, pukul 8, 8.30 pun, yang datang pukul 10, okey selesai. Ya, kita nak macam itulah. Berjanjinya, cakapnya, ya. Dan jika dipercayainya, jangan khianat. Iza tumina khana. Bila diberi amanah, dia khianatinya. Pecah amanah lah, ya. Duit itu dibelanjakan lah, digunakan lah. Khianat di dalam, hatta kepada pen pun, ya. Mana pen tadi? Ya. Maknanya kalau kata ini dibagi, dia kata dia tak guna. Kalau duit RM50 dibagi, RM50 itu tak dibelanjakan. Walaupun tukar, boleh tukar. Ada ini duit orang lain, ini amanah, ini duit ini dah bagi pada aku takkan gunakan yang lain. Begitu dia punya amanah. Kita dia boleh tahan ini. Tukar RM50, dibagi RM50. Okey, tukar. Itu pun dah dikira tidak amanah dah tuan. Ya. Patut dah bagi RM50, bagilah RM50 tu. Katalah tuan dia datang, mana aku bagi dia mana? Yang tadi aku bagi dia. Yang kena pecah lah, dari 10-10. Tak, yang tadi aku naik
tadi? Yang tadi itu nak jadi saksi bahawa aku terima duit daripada dia, nombor siri ni. Kita anggap baik apa ni dah ni percaya tak, aku nak yang tadi juga. Pasal aku cakap nombor siri ni 45678910, itu nombor siri tu kau bagi. Itu yang maknanya amanah. Kita kira nilai sama sudahlah kan. Tak apa tukar. Itu bahaya ya. Bahaya ni kan amanah. Lagi lah yang lain. Baik. Tadi pukul berapa bulan ni? Lama lagi Ustaz. Lama lagi. Ada 40 minit lah. Saya kena paling kejam kan. Baik. Seterusnya Nabi SAW bersabda empat macam yang jika dikerjakan akan menjadi munafik. Benar-benar dia munafik. Barang siapa memiliki sifat tersebut, ya, pertama, jika dipercayai khianat, jika berkata bohong, jika berjanji ingkar, jika bermusuhan melampaui batas. Ini benar-benar munafik. Ya, memiliki sifat tersebut. Ini sambungan yang tadi itu tambahannya, bila bermusuhan melampau. Ini ya, kalau bergaduh sampai putus keluarga, ya, maknanya sampai 7 keturunan. Bergaduh punca harta pesaka. Dah bagi-bahagi dah bagi-bahagi, padu rasanya tak adil. Anak lelaki dari cucu lelaki dari anak lelaki. Anak lelaki mati dulu daripada bapa dia. Cucu lelaki berhak mendapat daripada harta pesaka datuk dia, kerana dia cucu lelaki daripada anak lelaki. Jadi bila dah dibahagi-bahagi, cucu lelaki dia tadi itu dibahagi juga, dapat juga dia. Tetapi dapat yang tidak mengikut cara pembahagian faraid. Dalam beradik yang ramai tadi itu, bagi yang kau dapat 70,000, 70,000, 70,000. Yang cucunya 3,000, 3,000, 3,000. Atas asas apa dia dapat 70, 70, 70? 3, 3, 3, 3. Jadi cucunya belajar di UIA, undang-undang. Jadi nak challenge lah, challenge kat mahkamah. Jadi dilihat kepada pembahagian sebelum meninggalnya sudah diberi dah 2 ekar. Lepas tu duit ini saham tu saham, bagilah ya. Bila meninggal cucu ni tengok balik pembahagian tidak ikut hukum syara. Challenge di mahkamah, bawa ke mahkamah, jadi gaduh habis. Sampai sekarang siapa salah? Siapa salah? Dalam kes dia siapa salah? Salah cucu ke? Salah yang meninggal ke? Salah yang membahagi-bahagi ke? Salah yang meninggal Ustaz. Salah yang meninggal. Yang tua tu, kata ayah dia meninggal, dia tak bagi siap-siap. Ya, dia bagi sesudah 2 ekar bagi dah. Tapi duit tu, duit siapa nak bagi kan? Banyak kan duit, ratusan ribu. Jadi kalau ikut saya punya nilai, yang meninggal tu dia bagi betul lah. Yang anak-anak ni pun betul lah,
yang cucu pun betul, tak ada salah. Yang salahnya tak ikut hukum yang betul, tak bawa kepada faraid. Cuba bawa kepada faraid. Hukum faraid, seseorang meninggalkan anak, meninggalkan cucu, meninggalkan istri, meninggalkan anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, daripada anak perempuan, cucu lelaki, daripada anak lelaki, semua ada senarai itu. Tolak yang dia dah hebat tu, yang dah hebat tolak, yang dah bagi duit-duit tu terus kata betul. Yang mati tu dia dah bagi ni kau bagi duit, soal duit-duit dah betul lah kerja dia. Duit yang banyak-banyak tu sepatutnya bawa ke faraid dulu. Tanah ada kami dah hebat dah semua. Kami setuju kami setuju tak ada apa. Sekarang ni duit ni yang ada ni. Macam mana cara bahagian ni? Kain bagi-bagi. Bagi. Lepas tu yang kecil pun kain bagi. Semua dapat. Dan dia pun dalam terima. Dan bila dikira balik, rupanya tak ikut cara hukum faraid. Bermusuh-musuhan sampailah sekarang ini. Kenduri kendala tak pergi, ya, tak pergilah. Berkait-kait tak tu dalam masalah ini. Ini yang kita kata soal putus bermusuhan, ya kan? Orang tua tu dah tinggal, dah bagi tanah, dah bagi duit, patut bersyukur sama-sama kita doakan, bagi kubur dia, bacakan kulhu, buatkan doa, ya. Macam kita lah mati besok, ya, anak semua habis diambil harta dia. Bagi kubur kita bedak. Agak-agak anak kita berkubur lah. Tengok muka anak seorang-seorang tu. Tengok, kau pergi dah kubur bapak tu. Ya tak? Kalau dia kata tak pergi bapak dah mati, peduli bapak lah. Kita riak-riak anak ni kita tahu, ya, tahu bagaimana dia sayang kita hidup, itu dia sayang ketika mati. Tapi kalau hidup pun hello tak ada, mati besok waalaikumsalam bapak. Cukup kita bimbang. Saya nak bacakan satu hadis lagi. Baca itu berhentilah. Rasulullah bersabda, yutba'ul mu'minu ala kulli syai' laisa al-khiyanata wal kadhib. Kata Rasulullah, watak seseorang mukmin itu sesiapa yang melakukan segala sesuatu. Ya, watak seseorang mukmin, ya, iaitu sesiapa yang melakukan segala sesuatu selain khianat dan dusta. Selain khianat dan dusta, itulah wataknya seseorang mukmin. Kalau dia ada khianat, dia ada dusta, itu bukan watak sebagai seorang mukmin. Kita tak boleh kenal dia mukmin tengok. Kalau dia bohong, bukan orang mukmin. Kalau dia khianat, dia bukan orang mukmin. Kata Rasulullah, nak melihat watak seseorang mukmin itu dengan tidak berbohong dan tidak mengkhianati. Itu dia. Rasulullah, hendak kita boleh tengok orang tu bohong, kau ni memang tak beriman. Kenapa? Kerana Rasul kata orang yang bohong tidak beriman. Dia pula dia khianat, kau ni memang orang tak beriman. Pasal Rasul kata orang yang khianat bukan watak orang yang beriman. Yang kita nak pelihara itu kan, ya, kita pelihara watak kita tadi, orang yang jujur, orang yang baik, orang yang berakhlak mulia, ya, kita pelihara itu. Jangan ada pada diri membohong, berkata sak Zainal itu tak bohong, tak sah, contohnya itu. Jadi maknanya watak ini tidak membawa kepada watak orang yang beriman. Pada kata betul, dia ustaz, insya Allah dia ustaz. Kerana watak itu tadi itu
Ya, jadi kita pun ada, kalau dengan isteri, dengan anak, dengan suami, dengan jiran, dengan apa pun, watak dua ini jangan ada. Satunya pengkhianat, satunya pembohong. Ya. Kalau ada dua-dua ini, kata Rasulullah, bukan daripada wataknya seorang mukmin. Ya, sifatnya seorang mukmin jangan ada yang seumpama ini. Ya. Jadi itulah sebenarnya sedikit daripada hadis yang kita baca. Ya, buku ini buku dosa-dosa besar ini disusun dan itulah yang dibolehkan dengan ayat Quran, diikuti dengan hadis-hadis, ya, kemudian dia akan ikuti dengan nasihat, insyaallah. Itu sambung pada bulan hadapan, ya, yang kaitan masih lagi kita bicarakan ini, ya, apa dia, al-kizbu, iaitu dusta, ya, berkata dusta. Ya, kalau ada apa-apa nak ditanyakan sedikit, kalau ada persoalan daripada kalangan jamaah. Hari ini 19 ya? 19. Ada apa-apa yang tuan? Tak ada ya? Ustaz, saya nak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya kena harta ni orang wakaf ni Ustaz. Iya. Harta tu diwakaf pada siang ni. Lepas tu bila dia meninggal, anak-anak dia tu jual, dia bagi-bagi duit tu. Boleh? Wakaf ni harta yang tak boleh dijual beli. Bila sudah diwakafkan kepada sesuatu, wakaf am ataupun wakaf khas, maka sudah berpindah miliknya daripada milik dia kepada Allah Ta'ala. Dah terhenti dah di situ. Wakaf tu dah terhenti, dah tak buat apa-apa dah. Kalau kata diwakafkan tanah tadi tu untuk tapak surau, jadi tapak surau lah kena beli. Itu namanya wakaf khas. Kalau ya, aku bagi tanah ni ikut korang lah, nak buat surau boleh, buat sekolah boleh, tanah kubu boleh, nak buat rumah kedai boleh. Itu wakaf am. Tetap wakaf juga. Datanglah si anak ni tengok dekat geran, oh ini bagus ni tanah ni, satu lot ni dah berapa ratus ribu.